بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Kabasyah Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Thalathah uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditha fahfazuhu. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa la zulima 'abdun mazlimatan fasabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izza wa la fataha 'abdun baba mas'alah illa fataha Allahu 'alayhi baba faqr aw kalimatan nahwaha wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu." Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ad-dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Wa abdun razaqahu Allahu ilma, wa lam yarzuqhu malan, fahuwa sadiqun niyyah, yaqul law anna li malan la amiltu bi'amali fulan, fahuwa niyyatuh fa'ajruhuma sawa. Wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilm, la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi akhbathil manazil. Wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wa la 'ilman, fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi'amali fulan, fahuwa niyyatuh fawidruhuma sawa, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi nama dia Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata ada 3 golongan manusia yang aku bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada 3 perkara yang aku bersumpah ke atas. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Nabi sumpah orang yang memberi sedekah tidak akan miskin. Nabi sumpah. Nabi kata mana-mana orang yang bagi sedekah, sedekah tu tak akan menyebabkan dia jadi miskin, jadi sikit harta. Dan Nabi kata wala zulima 'abdun mazlamah fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, mana-mana orang yang kena zalim dan dia sabar di atas kezaliman yang menimpa dia, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kemuliaan pada dia. Kalau betul kita kena zalim, kalau betul memang kita kena zalim, kalau betul-betul kita kena zalim, walaupun orang nampak pada mata seolah-olah kita hina, orang kata, orang cerca, orang fitnah, orang musnahkan hidup kita dan sebagainya, nampak macam hina, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mulia. Dan akan sampai satu hari orang tahu akan kemuliaan kita. Yang ketiga, Nabi kata wala fataha 'abdun baba mas'alah. Dan tidaklah satu orang manusia yang membuka pintu minta. Tidaklah seorang manusia yang suka meminta-minta. Illa fatahallahu alaihi baba faqri. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang fakir dan miskin. Kalau dia jenis suka meminta-minta, nak kata miskin apa kedana tak juga, tapi jenis suka meminta-minta, Allah Subhanahu wa taala akan pastikan dia ni akan jadi manusia fakir sampai mati. Ataupun di dalam sebuah hadis juga disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innamad dunya li arba'ati nafar. Nabi kata dunia ni di dalam dia ada 4 golongan manusia. Golongan pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah,
wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Golongan pertama, Nabi SAW kata seorang manusia yang Allah bagi dekat dia harta benda dan Allah bagi dekat dia ilmu. Ini golongan pertama. Dunia ni Nabi kata dia ada 4 jenis manusia. Manusia jenis pertama, Allah bagi dekat dia harta, Allah bagi dekat dia ilmu. Duit ringgit pun banyak, ilmu pun ada. Dengan duit ringgit yang ada ke dia dan dengan ilmu yang ada kat dia, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa pada Tuhan dia. Bila ada ilmu, dia jadi satu orang yang bertakwa pada Tuhan. Bukan senang tuan-tuan nak dapat ilmu ni, bukan senang. Nak mengaji ni susah. Nak mengaji ni, nak boleh kejadi diri kita orang yang duk pergi mengaji ni susah. Kalau senang, sejaklah Taman Kriat malam ni semua ada di surau. Hak main-main, hak tak main, saya kata apa? Kan? Hak nak main-main, hak tak mau main, saya kata apa? Tak berasa nak main. Marah pula lagi orang main parking kereta depan rumah dia. Kan? Bukan Taman Kriat lah, taman lain lah. Taman Kriat ni dia pun mengalu-alukan orang main parking depan rumah dia pun. Kan? Tak pergi mengaji, sudah bila dia seronok. Dia marah bila tengok orang nak pergi mengaji ni. Jadi nak boleh kejadi diri kita ni orang yang nak pergi mengaji. Mengaji ni susah tuan-tuan. Nak kena bawa kitab. Nak pergi duduk buka tengok nak ambil kitab guru mengajak. Susah. Belum cerita nak mengamalkan ilmu lagi. Nak cari ilmu tu dah susah dah. Kalau tak mau mengaji ni 1000 dalih. Balik kerja lambat, letih, kerja banyak nak buat. Karang lah. Satu buku boleh karang kalau tak mau. Kalau mau ni 1000 daya. So kata lagu mana lah balik sampai di rumah 7 suku tak saat ni. 7.35 ada surah dah. Kalau mau. Manusia ni nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Mana-mana manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan dia ni jadi satu orang yang banyak ilmu, ini anugerah Tuhan. Bukan semua orang Tuhan nak bagi dia ni jadi manusia yang berilmu. Maka Nabi SAW kata manusia jenis yang pertama ni manusia yang Allah bagi ke dia harta benda dan Allah bagi dekat dia ilmu. Dia ada harta dan dia juga orang yang berilmu. Dengan harta, dengan ilmu yang Tuhan bagi kat dia, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa pada Tuhan. Duit ringgit digunakan untuk jalan agama. Ilmu yang Allah bagi betul-betul meningkatkan takwa dia. Begitu. Wa yasilu fihi rahimah. Dia hubung silaturahim. Dengan ilmu yang ada kat dia, dia jadikan semua orang ni sebagai sahabat dia. Dia cuba meminimumkan musuh dia. Dia cuba meminimumkan musuh kita ni. Lagi ramai musuh, lagi susah. Bukan lagi senang. Lagi ramai musuh, lagi susah. Kita nak hidup susah. Kita nak bergerak dalam masyarakat susah. Kita nak bercakap susah. Musuh ramai sangat. Lagi ramai kawan, lagi mudah. Maka orang yang berilmu, dia akan pastikan dia menghubungkan silaturahim dengan seberapa ramai orang. Seberapa ramai yang boleh dia jadikan kawan dia. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tahu pada harta dia ada hak Allah. Hak mana bahagian zakat, dia keluar zakat. Tak ada tipu siapa-siapa, tak ada tipu Tuhan, tak ada apa-apa. Hak mana yang bahagian zakat adalah harta dia, dia pasti akan buat keluar bahagian itu. Fahadha bi afdalil manazil. Nabi kata ini orang yang paling bagus. Dia duduk pada kedudukan yang paling tinggi. Paling hebat, paling baik. Allah bagi ilmu, Allah bagi harta. Ilmu dan harta digunakan dengan jalan yang dikehendaki Allah. Satu. Golongan kedua, wa'abdun razaqahu Allahu ilmah wa lam yarzuqhu malah. Golongan kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ke dia ilmu. Harta tak ada. Tuhan bagi kat dia kaya raya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dekat dia ilmu ni melimpah ruah. Tapi duit tak ada. Ini golongan kedua. Fahuwa sadiqun niyah. Dia jadi satu orang manusia yang niat dia cukup cantik. Ilmu yang ada kat dia, dia manfaatkan cukup-cukup. Dia beramal dengan ilmu yang ada kat dia. Orang main nak tumpang belajar, dia mengajak orang dengan ilmu yang ada kat dia. Dia betul-betul mempunyai niat yang cukup baik. Yaqul, bahkan dia kata, "Law anna li malan la amiltu bi amali fulan." Bahkan dia berniat, ingat dalam hati dia, kalaulah Allah bagi dekat aku harta, dia kata aku nak sedekah harta aku macam orang kaya tu duk sedekah harta dia. Dia ingat macam tu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat aku kekayaan, dia kata aku nak guna kaya ni untuk nak memakmurkan Islam. Dia ingat macam tu. Maka orang yang macam ni fahuwa niyatuh fa ajruhu ma sawa. Walaupun itu niat dia, dia tak belanja harta dia untuk jalan Allah, pasti tak ada harta. Tapi dia berniat kalau ada harta, dia nak belanja pada jalan Allah.
Dia ni dengan kawan yang ada harta yang belanja pada jalan Allah, pahala sama. Pahala sama. Begitu. Dan yang ketiga, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma. Satu orang yang Allah bagi dekat dia harta tapi ilmunya tak ada. Harta banyak, ilmu tak ada. Apa jadi? Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilm. Maka dibelanjakan harta dia pada jalan yang tak betul kerana tidak ada ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia langsung tidak takut kepada Tuhan dia. Duit ringgit Tuhan bagi, ilmu Tuhan tak bagi. Hari-hari bilang duit. Hari-hari bilang duit. Bangkit pagi bilang duit. Nak tidur malam bilang duit. Hari-hari bilang duit. Sampai bini dia pun nak lemah. Bini dia kata, abang tadi bukan bilang dah kak? Haji bakhil kan? Sampai bini dia kata, abang tadi bukan bilang dah kak? Dia kata, tadi bilang-bilang pula, apa salahnya? Dia duk kerja bilang duit aja. Ilmu tak ada, apa tak ada, mengaji tak mau, apa pun tak mau. Kira duk kepui duit aja di rumah. Ada golongan yang macam ni. Nabi SAW kata, Allah bagi ke dia harta, Allah tidak bagi ilmu. Maka dengan kerana tidak ada ilmu, dibelanjakan harta pada jalan yang tidak betul, tidak takut Tuhan. Wala yasilu fihi rahimah. Langsung tak mau hubung silaturahim dengan siapa-siapa. Sebab dia melihat orang sebagai orang yang nak pinjam duit dia. Dia jadi begitu. Kan? Dia jadi macam tu. Orang mai rumah dia, dia kata ni nak mai pinjam duit. Dia jadi begitu. Sampai adik-beradik mai, dia kata ni nak mai perhabis beras aku. Dia tu ingat tak elok aja kat orang. Maka dia tidak ada hubungan silaturahim dengan siapa-siapa. Hidup penuh dengan buruk sangka. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tak ambil tahu apa hak Allah yang ada dalam harta dia. Zakat tak akan dikeluarkan sekali-kali. Dia kata, aku susah payah cari duit, senang-senang nak bagi ke orang. Dia kata, tak ada pasal, aku tak ada nak bagi. Fahadha bi'akhbatil manazil. Nabi kata, ini orang yang duduk pada kedudukan yang cukup tak elok. Dan yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Dia kata, dan yang keempat, manusia yang Allah tak bagi apa ke dia. Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Fahuwa yaqul, dia kata, law anna li malan la 'amiltu fihi bi'amali fulan. Harta tak ada, ilmu tak ada, angan-angan aja ada. Dia kata, aku kalau Tuhan bagi kaya, dia kata, aku tentu akan simpan duit aku, tak bagi kat siapa. Dia duduk angan-angan lagu tu. Sudahlah miskin, tak ada harta, ilmu tak ada, duduk pasang angan-angan yang merugikan pula. Dia kata, kalau aku ada duit, aku tak nak bagi kat siapa. Ni golongan yang keempat. Fahuwa niyatuh, itulah niat dalam hati dia. Fawizruhuma sawa. Maka balasan yang Tuhan nak kenakan kepada dia sama dengan orang yang ada duit tapi tak mau nak guna pada jalan kebajikan. Sama. Tuhan akan bagi balasan azab pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Malam kita baca hadis di Masjid Ikan Batu, cerita pasal Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW seperti yang diceritakan oleh khadam Nabi yang juga sahabat Nabi, Anas bin Malik. Anas kata, ma su'ila Rasulullah SAW 'ala al-Islam syai'an illa a'tahu. Dia kata, Nabi Muhammad ni, aku jadi sahabat dia, aku jadi khadam dia, aku nak ceritakan apa. Yang kata Nabi Muhammad ni, siapa juga mai jumpa dia, minta tolong daripada dia atas nama Islam, dia tentu tolong. Ni yang kata Nabi Muhammad ni, kalau ada satu orang mai jumpa dia, mai minta tolong atas nama Islam, Nabi tentu tolong, dia kata. Bahkan dia kata satu hari ja'ahu rajul, mai satu orang laki-laki ketua kaum mai jumpa dia. Fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Nabi bagi dekat dia kambing penuh satu lembah. Lembah tu penuh dengan kambing. Dia bagi semua sekali kambing tu, bagi dekat dia ni seorang. Pasal apa? Pasal dia ni ketua kaum. Bagi ke dia banyak, dia nak balik ni semua kepada kaum dia. Sehingga kan ketua kaum ni, apabila dia terima kambing yang begitu punya banyak, faraja'a ila qaumi, dia balik kepada kaum dia, dia kata, ya qaumi aslimu. Dia kata, wahai kaum aku, masuk Islam, tak usah duk tunggu. Dia kata. Ni, dia pergi jumpa Nabi Muhammad, pergi minta tolong. Dia duk sangka Nabi nak tolong lah, takat-takat bagi 2-3 dirham, bagi takat-takat 1 dinar. Dia ingat macam tu. Pergi minta tolong, Nabi SAW bagi ke dia kambing satu lembah. Nabi bagi. Dia terkejut. Dia tak sangka Nabi nak bagi banyak macam tu. Dia terima pemberian yang dia tak sangka ni. Balik kepada kaum dia. Dia kata, ya qaumi aslimu. Dia kata, wahai kaum aku, masuk Islam. Dia kata, tak usah duk tunggu.
Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhsha al-faqra. Pasal dia kata Nabi Muhammad ni, yang kata Nabi Muhammad ni, dia kalau dia bagi sesuatu dekat satu orang, dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin. Hak mana tu ada bagi? Dia bagi tu, tengok ke cara dia bagi tu, dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin. Kita kalau nak bagi tu tak kata bagi ke orang, nak bagi ke anak pun kan, anak main duk kecek mak dah. Mak saya ni lah ni musim hujan apa semua duk pergi kerja dengan tak ada kereta ni, susah lah naik motor, mak tahu lah hujan kok jalan apa lagi, nak pinjam duit nak beli kereta kan. Mak ni pun dengar tak lagi pihak abang kat kita lah. Dia kata apa nama dia ni selalu jadi lawyer lah betul lah. Duk abang sian juga duk berulang main musim hujan ni lagu tu dua ni apa semua tu ni kita faham dah, ni nak hutang duit lah. Sengah tak kata apa lah, masa orang nak hutang duit sengah lagu faham tak faham lagu tu kan. Yang mak ni pun kata lah tolong pergi, dia ada abang dia pun ada 500 nak beli kereta main abang kat apa. Kalau ada 5,000 boleh dengar lah kan, tokok cakap 1,200, ada 500 main duk kecek mak dia nak minta duit. Berapa duit? 500 nak beli kereta. Abang kena naik motor tu sampai reput. Yang kata pak dia kan. Mak ni duk ngongek duk minta juga kan. Tak kata apa, sengak masuk bilik-bilik ni berkeluar dia duk kira kan, kira gabuh mulut, kira tengok ada pun 5,000 bagi 1,000 sudah kata. Tu dengan ada 5,000 bagi 1,000 sudah. Takkan nak bagi sampai 5 kot. Tiga pun banyak kata. Bini kata tu bagi 1,000 nak beli apa, bini kata. Beli kereta buruk dulu sudah kata. Tu dengan anak kan. Boleh bagi 1,000 tu pun bukan main. Dia ulang tanya ni. Habis tanya dia bila nak bayar balik. Bulan depan tanya. Bulan lagi sekali tanya. Tak dan cukup bulan tanya. Manusia. Ni yang kata manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW mai satu orang yang bukan adik-beradik. Tak kenal apa pun. Mai minta tolong ke Nabi. Kambing satu lembah. Orang bagi ke Nabi. Hak orang bagi ke dia tu, dia bagi kat kau ni. Balik pergi jumpa kaum dia kata, ya qaumi aslimu. Dia kata, wahai kaum aku masuk Islam dah, dia kata. Kerana yang kata Muhammad ni, dia ni yu'ti 'ata. Bila dia bagi apa-apa pemberian, man la yakhshal faqr. Dia ni macam satu orang yang tak takut miskin. Wa in kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yalbathu illa yasira hatta yakuna al-Islam ahabba ilaih minad dunya wa ma 'alaiha. Kata dia, kalau siapa masuk Islam, dia masuk mula-mula kerana kepentingan dunia. Tapi selepas tu dia belajar tentang Islam. Dia ada ilmu tentang Islam. Tak lambat saja dia akan jadi manusia yang sayang Islam lebih daripada dunia dan isinya. Kalau satu orang masuk Islam, masuk mula tu tujuan dia ada kepentingan. Masuk Islam pasal apa? Pasal bila jadi orang Islam ada bantuan duit kepada mu'alaf. Misalnya, dia kata aku pun dengan tak jadi apa. Dia kata kalau aku masuk Islam ada juga dia pada bagi duit bulan-bulan. Dia masuk Islam mula tu dengan kerana tu. Dengan kerana nak bantuan tiap-tiap bulan. Kalau dia masuk Islam kerana tu, tapi lepas dia masuk Islam, dia duk belajar pasal Islam, belajar, tak lambat. Sat aja, dia akan sayang Islam. Lebih daripada dunia dan isinya. Dia lebih sayang Islam lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau belajar. Kalau tak belajar, sampai tua, terreput, tak suka ke Islam. Kalau belajar, baru kita tahu, rupa-rupanya Islam ni bagus, rupanya. Kita tak belajar, kita duk nampak Islam ni jahat. Kita duk nampak Islam ni ketinggalan zaman. Kita duk nampak Islam ni suka duk sekat apa kita nak buat. Kita duk nampak Islam ni betul-betul leceh. Kita duk nampak Islam ni nampaknya tak sesuai zaman moden. Kita tak belajar. Bila kita belajar, tengok semua, kata, kalau tak guna Islam, apa kita ni. Nanti apa kes duk jadi di KL lah ni. Minggu lepas duk cerita pasal tu aja di KL. Kes rogol bersiri di KL. Polis buat gerakan besar-besaran nak tangkap ni. Dia rogol orang, dia atas taksi, dia atas kenderaan awam. Dia rogol orang, ada yang dia bunuh, ada yang dia cederakan, dia pergi tinggal tengah jalan dan sebagainya. Bersiri. Dalam keadaan orang buat operasi besar-besaran nak tangkap dia, ada lagi orang kena. Apa nak kata?
Tu pun duk marah lagi. Orang nak jalan hukum, nak memelihara orang daripada selamat, daripada kena benda-benda macam ni, marah lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah, minta tolong. Kita tengok benda ni, tengok sebagai satu orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia suruh kita turut perintah dia, tentu ada kebaikan di sebalik suruh. Takkan Tuhan nak suruh kita buat satu benda yang akhirnya membawa rugi pada kita. Tak menasabah. Tidak masuk akal Tuhan nak suruh buat begitu. Tuhan kalau dia nak suruh kita buat satu benda, tentu benda hak dia suruh kita buat tu ada banyak kebaikan. Kebaikan tu duk tunggu nak main kat kita. Tunggu kita buat aja benda hak dia suruh, dia bagi kebaikan. Tak percaya kepada janji Allah, tak dapat kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena insaf benda ni. Kena insaf benda ni, jangan duk cakap benda yang kita tidak faham. Sebaliknya ambil faham dulu elok-elok benda-benda ni semua, lepas tu kita bercakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.